Hai korang, hari ini aku nak kongsi ceritaku. Aku bukanlah seorang yang percayakan perkara mistik. Namun, kejadian demi kejadian aneh yang berlaku pada keluarga aku membuatkan aku terpaksa percaya dunia gaib. Aku ni menetap di pinggir bandar, rumah dan kehidupan yang serba sederhana, dengan persekitaran jiran yang bagus-bagus belaka. Tapi ada manusia yang tak pernah suka kehadiran keluarga aku di situ. Ada sebuah keluarga yang sangat anti dengan kami. Sentiasa rasa tidak senang pada kami, walau kami tidak pernah buat jahat pada diorang. Ada saja percobaan untuk mensabotase keluarga aku dengan cara halus. Gangguan-gangguan ni selalu ada bila tiba waktu malam. Pasti akan kedengaran benda berlari di atas shilling, orang mengetuk-ngetuk tingkap, bunyi kucing mengiau tak berhenti, sehinggalah gangguan paling teruk. Pernah sekali terjadi, aku tertidur di atas sofa di ruang tamu hadapan. Masa tu gelap. Waktu sedang nyenyak tidur, aku tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran satu susuk tubuh, macam seorang lelaki dewasa yang tidak aku kenal. Dia berdiri tegak depan aku. Aku pun tengok matanya. Matanya merah, malah tersengi ke arah aku yang sedang terkejut. Aku lantas bangun dan terus berlari masuk ke dalam bilik adik aku untuk menumpang tidur sama. Aku pun ada cerita perkara tu dekat ibu aku. Tapi ibu hanya menyatakan mungkin ada jelmaan hantu raya orang yang terlepas mengganggu orang lain. Dan ibu suruh aku membasuh kaki dan sentiasa membaca ayat kursi sebelum tidur. Alhamdulillah, tidak lagi gangguan yang sama selepas tu. Disebabkan hal-hal yang terjadi kepada kami, ayah aku pun pergi menemui pakar perubatan Islam. Tapi ada di antara mereka yang menyatakan bahwa apa yang terjadi pada kami adalah disebabkan disihir oleh orang berdekatan yang berdendam dengan keluarga kami. Sekarang aku dan keluarga aku tinggal di situ. Sepanjang aku dan keluarga aku tinggal di situ, kami tak pernah buat masalah, sebab keluarga aku tinggal jauh sedikit dari rumah-rumah yang lain, dan kami suka buat hal sendiri. Selepas kami selidik dan menanyakan jiran berdekatan, rupa-rupanya istri kepada tuan rumah tu mengamalkan ilmu hitam dan selalu menyantau dan menyihir orang yang tidak mereka sukai. Setelah tahu perkara tu, kami pun pelik, sebab setahu kami hanya bertegur sapa dan tidak pernah rapat dengan diorang. Malah kami tak sangka sama sekali yang diorang tu sebenarnya si penyihir yang tak suka dengan keluarga aku. Suatu hari, ketika keluarga aku sudah masuk tidur, tinggal aku seorang sambil melayan YouTube di ruang tamu hadapan. Aku dengar seolah ketukan yang tak henti di tingkap bersebelahan dengan aku. Aku yang tak syak dengan apa-apa terus menjenguk ke arah tingkap tu. Tiada kelihatan apa-apa. Tapi ketukan tu semakin kuat, menyebabkan aku menjadi pelik dan seriau. Aku pun terus beredar dari ruang hadapan. Keesokannya, jiran hadapan rumah aku datang beritahu bahwa malam semalam waktu pulang dari kerja, dia diganggu oleh satu suara yang menyuruhnya membuka pintu rumah. Bila jiran aku ketakutan, dia lantas buka pintu, lalu sekaligus membenarkan makhluk tu ikut masuk ke rumah dan masuk ke dalam badan anak jiran aku tu yang masih kecil. Anak jiran aku menangis tidak berhenti, walau dicuba dengan pelbagai cara sekalipun. Keesokan harinya, seorang ustadz datang untuk mengobati anak tu. Lepas selesai dijampi, anak jiran aku tu terus senyap dan kembali seperti biasa.
Rupa-rupanya ada cobaan dari jiran pendendam tuh untuk menghantar benda masuk ke dalam rumahku. Namun, disebabkan aku tidak membuka tingkap malam tuh, benda tuh terus mensasar jiran hadapan aku. Jiran aku pun cerita yang Ustadz tuh ada beri gambaran makhluk yang mengganggu anak jiran aku tuh. Makhluk tuh merupakan jin yang sudah berkurun hidup, tidak berkaki, rambut tersangat panjang, matanya terbeliak. Korang mesti boleh bayangkan macam mana rupa dia. Bila aku dengar cerita jiran aku tuh, aku tersangat-sangat takut. Aku fikir, jika aku membuka tingkap tuh semalam, pasti perkara yang sama akan terjadi pada aku. Mungkin lebih teruk dari yang terjadi kepada anak jiran aku. Aku berasa sangat-sangat bersyukur kepada Allah sebab telah selamatkan keluarga aku dari gangguan makhluk tuh. Semenjak perkara tuh, aku dan keluarga aku sering memasangkan ayat ruqyah dan mendengar ceramah berkaitan agama dan lebih mendekatkan diri pada agama. Dan akhirnya, gangguan semakin berkurang dan tidak lagi gangguan selepas itu. Cuma dikabarkan, tuan rumah yang zalim itu telah menerima pembalasan. Bila lalu melintas rumah dorang, pasti kelihatan muka dorang yang malu untuk berdepan. Tapi aku percaya, setiap yang berlaku pasti ada pembalasannya dari Allah. Jadi, pesan aku untuk korang yang mendengar, janganlah kita coba buat begitu dengan orang lain. Sebab doa orang yang teraniaya tidak hijabnya dengan Allah. Okelah korang, sampai sini saja cerita aku. Kalau ada cerita lain, nanti aku share lagi. Sekian.